Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Nahwu Quran ni. Jadi kita dah sampai kepada nawasibul fa'il mudhari' dengan an mudmarah yang berlaku selepas waw ma'iyah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni tawarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumika wa 'ulumi sayyidis salihin fi darain amin ila an qala wawul ma'iyyati. Okey. Jadi waw ma'iyah yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'dal wawi bi syartaini. Dia kata dinasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah secara wajib. Maksudnya sembunyi tu secara wajib selepas waw bi syartaini dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu daripada dua syarat tersebut, antakunal wawu li jam'i fi zamani ay yajtami'u madmunu ma qablaha wa ma ba'daha fi zamanin wahidin. Okay, salah satu daripada dua syarat tersebut ialah mestilah waw tersebut function dia ialah untuk himpun fi zaman ni pada satu masa. Apa maksud dia? Yajtami'u, terhimpunnya apa yang terkandung, ma qablaha, apa yang sebelum waw tersebut, wa ma ba'daha, dan apa yang selepas waw, fi zaman ni pada masa yang satu. Okay, maksudnya fungsi waw tersebut semata-mata himpun, yang di mana dia himpun tu pada masa yang sama. Wasani, syarat yang kedua, an yakuna dhalika fi jawabin nafi aw at-talabi kal hali ma'al fa'iz sababiyyati. Dia kata mestilah demikian itu, maksudnya berlaku nasab fi'il mudhari' tersebut mestilah jawab pada jawab nafi ataupun jawab talab seperti mana keadaan fa sababiyah. Maksudnya fa sababiyah pun memerlukan, maksudnya nak berlaku fi'il mudhari' tu nasab mestilah dia tu jatuh sebagai jawab untuk nafi ataupun talab kan. Okey. Kemudian wan nasbu bi an mudmaratan huwa madhhabu aktsarin nuhati. Dia kata wan nasbu dan nasab dengan an mudmarah huwa dia ila madhhab aksari kebanyakan ulama nahwu. Wa yara ba'duhum anna nasba bil wawi nafsiha. Namun berpendapat oleh sebahagian mereka bahawa nasab dengan waw nafsiha, diri waw tu sendiri. Maksudnya ada yang berpendapat sebahagian mereka yang bahawasanya waw tu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari'. Okey. Kemudian warada wuqu'uha ba'dal wawi jawaban lin nafi, dan datang berlakunya an mudmarah tersebut selepas waw jawaban sebagai jawab untuk nafi, kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi syahid kita ialah ya'lam. Okay, yang di mana dia tu jatuh selepas waw. Okay, waw ni kita tengok keterangan dia. Okay, jadi mana dia nafi yang dia maksudkan? Nafi dekat sini ialah lamma ya'lam. Okay, jadi dia jawab kepada nafi sebelum tu lah. Dia kata keterangan dia binasbil fa'li ya'lam, dibaca, hal keadaan dibaca dengan nasabkan fa'il ya'lam tersebut, ya'lama, bi'an, nasab tersebut dengan apa? Dengan ad mudmarah selepas waw ma'iyyati, ba'da waw ma'iyyati, li'annahu waqi'un fi jawabin nafi, kerana fa'il mudhari' tersebut berlaku pada jawab nafi. Wadzalika ala qiraati jumhuri, dan demikian itu, iaitu baca dengan nasab tersebut qiraat majoriti ulama qiraat. Wa qara al-Hasan wa Abu Haywata stashwa barista bi kasril mimi fayakunu al-fi'lu majzuman bi 'athfi ala ya'lam al-ula. Telah membaca oleh Hasan dan Abu Haywah, mereka baca dengan apa? Dengan kasrahkan mim. Maksudnya dia baca, mereka berdua baca sukun. Jadi kalau sukun, fayakunu, jadilah fa'il ya'lam tersebut sebab dia majzum kerana ataf ke atas apa ni, ya'lam yang pertama ni dia. Ni kan majzum sebab masuk lamma kan. Lamma kan huruf jazam, harfu nafin wa jazmin wa qalbin.
Habis. Kemudian dia kata warada wuqu'uha ba'dal wawi jawaban lin nahyi, bila datang wuqu'uha berlakunya an mudmarah tersebut secara wajib selepas waw jawaban sebagai jawab untuk nahi. Nahi maksudnya larangan kan. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Syawahid kita ialah wa tudlu. Okay, mana nahi yang dia maksudkan? Ni dia. La kat sini maksud dia jangan. Jangan nahi lah. Okay, jadi kita buat tudlu ni mansub dengan hazaf nun, yang di mana dia ni jawab kepada nahi ni. Okay. Dia kata keterangan dia faqauluhu tudlu, firman Allah Ta'ala lafaz tudlu tersebut yahtamilu berkemungkinan ayakuna mansub bi an mudmaratan ba'dal wawi fi jawabin nahyi. Kemungkinan dia tu fa'il tersebut mansub dengan an mudmarah yang selepas waw. Okay, waw. Mana? Ni dia waw. Okay. Fi jawabin nahyi, pada jawab nahi. Wa yahtamilu, namun berkemungkinan juga an yakuna majzuman, dia tu majzum atfan sebagai ataf kepada mana? Ataf ala takulu, atas lafaz takulu. Okay, jadi dia maktuf majzum lah kan. Ai wala tadlu biha ilal hukami. Jadi la tadlu, jangan tudlu biha ila hukami. Dia kata wahadzal qaulu, hadzal qaul maksudnya pendapat yang ini, iaitu yang kedua ni kan, yang di mana kita buat ataf, huwa arjahu, lebih arjah, lebih berat, so lebih kuat pendapat ini. Lianna nahya, kerana nahi kat sini hina izin ketika itu, yakunu an kulli wahidin minal fi'laini munfaridaini au mujtami'aini. Dia kata berlaku, jadi nahi tersebut daripada setiap satu daripada dua fa'il. Okay, maksudnya dia kata jangan makan dan jangan tudlu. Tudlu saya tengok makna dia berlakon, bertipu daya lah kot. Okay, maksudnya larangan tu ada dua makna lah. Maksudnya ini pun ayat larangan, ini pun ayat larangan, jangan juga. Okay, maksudnya berlaku nahi tersebut setiap daripada dua fa'il. Jangan tudlu, jangan takulu. Okay, maksudnya di larangan tu berlaku pada dua fa'il, secara individu ataupun secara berhimpun. Maksudnya sama ada kalau kita buat satu ni pun memang haram, tak boleh buat, ini pun tak boleh buat. Begitu juga kalau kita himpunkan kedua-dua mereka, kedua-dua perbuatan tersebut serentak. Maksudnya kita lakukan takulu kita buat, tu dulu pun kita buat. Kedua-dua perbuatan secara serentak tersebut berhimpun kan. Itu maksudnya mujtami'atain ini. Maksudnya secara individu kalau kita buat salah satu pun dah berdosa, apatah lagi kalau kita himpunkan dua-dua perbuatan tersebut, lagilah tak boleh kan. Okay. Jadi sebab tu dia kata nahi, bila kita buat ataf lebih sesuai lah, supaya dia memberi makna nahi, yang di mana nahi tersebut setiap setiap perbuatan tu secara terpisah, secara sama ada kita buat satu saja ataupun kita buat secara serentak kedua-duanya. Okay, mujtami'atan itu maksud dia. Lepas tu bi khilafi, berbeza pula kalau dia nasab. Sebab dia kata bi khilafi nasbi fa innahu yufidun nahya an jam'i bainahuma. Kerana apa nasab lain makna dia. Dia kata bi khilafi nasbi fa innahu, kerana nasab tersebut memberi faedah nahi daripada jam'i bainahuma. Maksudnya kalau kita buat kita buat nasab, maka dia akan beri faedah ijtima' je. Munfarid ni dia tak ada makna. Maksudnya dia tak beri makna secara berasingan lah. So kalau berhimpun barulah berlakunya nahi, begitu. Okay, jadi yang lebih rojahnya kita buat ataf lah. Betul kata fa'inahu, kerana sesungguhnya nasab tersebut memberi faedah nahi
jamak bainahuma, antara keduanya, iaitu tudlu dengan takulu tu. Ka'annahu seolah-olah yaqul, berkata, la tajma'u, jangan kamu himpunkan baina akli amwalikum, antara makan harta-harta kamu, bainakum, di antara kamu, bil batili, dengan kebatilan, wa idla'i biha ilal hukami, dan melakon biha ilal hukami. Tak sure maksud idla ni apa. Okay, maksudnya jadi bila kita baca nasab, seolah-olah dia larangan tu berlaku ketika kita himpun dua benda ni je. Okay. Tapi kalau kita buat ataf, apa ni, terdulu ni, apa, takulu ni larangan, terdulu pun larangan. Okay, takulu, kalau tak buat, tak mana, contoh misal kata kita buat yang apa, takulu sahaja, apa, takulu ni larangan, tululu ni pun larangan juga. Okay. Habis, kemudian dia kata wa minhu aidan, sebahagian contohnya lagi, contoh berlaku al-mudmarah selepas waw, apa ni, sebagai jawab untuk nahi. Okay. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna. Okay, jadi syawahid kita ialah takhunu. Okay, jadi dia kata mestilah contoh ni untuk nahi kan. Okay, jadi mana nahi dia? Nahi dia dekat sini, takhunu. Okay, jadi waw ma'iyah dia dekat sini. Jadi dia jawab untuk nahi tersebut. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala wa takhunu, lafaz takhunu tu yahtimilu, berkemungkinan ayyakuna mansuban bi idmari an ba'da wawi fi jawabin nahi. Kemungkinan dia tu fi'il tersebut mansub dengan an, dengan tersembunyinya an mudmarah tu selepas waw fi jawabi, pada jawab nahi la takhunu. Ataupun kita boleh juga buat takhunu yang kedua tu majzuman, majzum dengan ataf ala takhunul ula, atas takhunu yang pertama. Okay, mudah je kan. Kemudian dia kata warada wuqu'uha, berlaku juga datang, berlaku an mudmarah ba'da wawi, selepas waw, jawaban li tamanni, sebagai jawab untuk tamanni. Tamanni maksudnya angan-angan. Kama, seperti mana, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, walau tara idh wuqifu ala nari faqalu ya laytana nuraddu wala nukadziba bi ayatin rabbana wa nakuna minal mu'minina. Jadi syawahid kita ada dua, iaitu nukadziba dan wa nakuna, yang di mana dia tu jawab kepada tamanni, laita ni lah, laitana. Jadi baca nasab tu atas pendapat siapa? Qiraat mana? Wa dzalika ala qiraat Ibn Amir wa Hamzah wa Hafsin. Jadi demikian itu ke atas qiraat Ibn Amir, Hamzah dan juga Hafs, bin nasbil fi'laini, dengan menasabkan dua fi'il, iaitu nukadziba, okay, dengan nakuna. Mana? Nukadziba wa nakuna bi an mudmarah, dengan masuk dengan an mudmarah ba'dal wawi fi jawab bin tamanni, selepas waw pada jawab tamanni. Okay, waw mereka ialah ni lah, waw sini dengan yang ni. Wal masdaru mu'awwalu minal fi'laini ma'tufun ala masdarin mutawahhimin, ataupun mutawahhamin. Dan masdar mu'awwal maksudnya masdar yang ditakdirkan daripada dua fi'il tersebut, iaitu masdar yang ni dan yang ni. Dia kata masdar tersebut mereka jatuh sebagai maktuf kepada masdar yang ditawahum, yang disamar tu lah, iaitu ni dia, iaitu apa? Dia kata, dia takdir dia, bertakdiru ya laitana yajma'u lana raddun. Okay, yajma'u lana raddun wantifa'u takzibin wa kaunun minal mu'minina. Okay, di masdar kedua-duanya masdar itu ni, satu intifa'u,
Intifak tu ganti kepada la tu lah, yang ni la mana? La nukadzib kan? Ni dia. La. Okay. Jadi kalau kita nak ubah ayat ni kepada masdar kan, kita buat adamu ataupun kita guna intifa'u. Tidak. Intifa'u nukadzib, kita masdarkan dia dengan lafaz apa ni lah, masdar kan, takzib. Sebab tu dia takdirkan intifa'u takzibin dengan kaunun ni lah masdar kepada nakun tu kan kaun. Minal mu'minin tersebut maktuf kepada rodun. Rodun ni ialah masdar mutawahim ataupun mutawaham. وقرأ باقي السبعة برفعهما إما بالعطف على نرد فيكونان داخلين في التمني ويكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء. Okay, jadi dia kata telah membaca oleh selebih mereka, maksudnya selain daripada Ibnu Amir, Hamzah dengan Hafaz, mereka qiraat sab'ah yang lain membaca dengan rafa'kan keduanya, iaitu mereka baca nukadzibu wa nakunu marfu'. Jadi kalau marfu' kita hukumkan macam mana? Imma sama ada bil atafi, atafkan ke atas lafaz nuraddu ni, sebab nuraddu kan marfu' kan. Jadi fayakuna, maka jadilah dua-dua fi'il tersebut, iaitu nukadzibu dengan nakunu, dakhilaini masuk dalam makna tamanni tersebut. Okay, maksudnya nukadzibu kalau kita buat nasab dengan nakuna buat nasab, mereka berdua ni jawab kepada tamanni. Okay, namun kalau kita buat ataf kepada nuradu, maka lafaz kedua-dua mereka tu masih lagi dalam cerita angan-angan yang dimaksudkan tu lah. Okay, jadi sebab tu dia kata lafaz kedua-dua fi'il mudhari' tersebut dakhilah ni masuk dalam makna tamanni, maka wa yakunu, jadilah mereka itu qad tamannu, mereka tu berangan-angan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Iaitu pertama, maksudnya bila kita buat ataf kan, jadi mereka akan berangan-angan tiga perkara, iaitu nuraddu satu, nukadzibu kami tidak mendustai, dan nakuna yang ketiga. Nakuna kami moga-moga, maksudnya kami berangan-angan supaya kami ni tergolong daripada orang mukmin. Tu maksud dia. Wa imma, okay, jadi ini yang pertama, sekiranya mereka baca rafa' lah kan. Kemudian kalau orang baca rafa' boleh takdirkan, boleh i'rab sebagai apa lagi? Imma al-qata'i wa isti'nafi, sama ada atas qata', maksudnya putuskan cerita ni, maksudnya tak ada kaitan lah kan. Wa isti'naf, mula baru. Okay, wa imma maksudnya seolah-olah kata wala nukadzibu ni cerita ayat lain pula. Macam tu. Wa imma sama ada ayakuna fi mawdi'i, ataupun kita baca kedua-dua fi'il mudhari' tu fi mawdi'i nasbin, sebagai hal, pada mahal nasab hal. Dia nukadziba ni, so bila kita sebut marfu' kan, nukadzibu wa nakunu, kedua-dua mereka ni kita buatkan mereka jumlah tu fi'liyatu fi mahalli nasab, sebagai hal kepada mana? Hal kepada dhamir mustatir. Okay, dhamir mustatir kepada cerita sebelum tu lah, nuraddu nahnu. Habis. Kemudian kita sambung lagi. Warada wuqu'aha, datang berlakunya al-mudmarah tersebut ba'dal wawi, selepas waw fi jawabil istifham, pada jawab istifham, kama fi qawlihi, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatika. Okay, jadi kita punya syawahid dia adalah dhara. Okay, dia kata mesti berlakunya mansub fi'il mudhari' tu mansub bi'al mudmarah selepas waw, yang di mana sebagai jawab untuk istifham. Istifham ni inilah alif ni, adakah atadharu Musa.
Okay. Jadi kita baca keterangan dia tersebut. Wadhalika ala qiraati jumhur binasbi yadharaka bi an mudmaratan fi jawab al-istifhami aw bil atfi ala liyufsidu. Dia kata demikian itu, maksud kalau kita baca nasab ke atas qiraat, majoriti ulama qiraat binasbi dibaca dengan nasabkan yadharaka bi an dengan an mudmarah. Okay, nasab dengan an mudmarah fi jawabi pada jawab istifham. Istifham ni lah. Okay, ataupun boleh juga kita baca nasab kerana dia tu ataf kepada fa'il yufsidu. Lam tersebut dengan makna lam ta'lil ataupun lam lam mukai lah kan. Jadi selepas lam mukai pun mansub juga. Habis wa qara'a Hasanu wa yadharuka bir raf'i atafan ala tadharu aw istinafun ataupun ialah istinafin. Dia kata telah membaca oleh Hasan, Imam Hasan dia baca yadharu marfu' bi raf'i. Kalau rafa' sebagai apa? Ataf kepada tadharu ni. Okay. Ataupun istinafun ataupun mula cerita baru. Habis. Kemudian waqala Radhi, telah berkata oleh Imam Radhi, inna min mawadi'in nasbi ba'da al-wawi wuqu'al wawi ba'da syarati wa jazai. Telah berkata oleh Imam Radhi, sesungguhnya sebahagian daripada tempat nasab selepas waw, berlakunya waw iaitu selepas syarat dan jaza. Okay, maksudnya nak berlakunya nasab kan. Nasab yang di mana selepas waw tersebut mestilah waw itu selepas syarat dan jaza. Okay, ini pendapat Imam Radhi kama fi qoulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, yasha yuskini riha fayadlalna rawakida ala wahrihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lam alladhina yujahiduna fi ayatina ma lahum min mahis. Okay, jadi syahid kita ialah yang alama. Okay, jadi di manakah dia jazak dengan syarat tersebut? Jadi ini waw lah kan. Okay, jadi dia kata waw tersebut mestilah selepas syarat, iaitu syarat dia in lah, in yasha. Alright, yuskini ni sampailah. In yasha tersebut fa'il syarat. Yuskini jawab syarat dia ataupun kita sebut jaza sebagai balas kepada syarat tersebut lah. Dia kata wasyahidu syahid. So point kita ialah fi qauli pada firman Allah Ta'ala wa ya'lama. Okay, ya'lama dibaca dengan bin nasbi dengan nasab. Ala qiraati jumhuri ke atas qiraat majoriti ulama qiraat bi an mudmaratan ba'da al-wawi dengan an mudmarah selepas waw. Okay. Wala hujjata lima dzakarahu Sibawayhi min anna an-nasba fi ma kana ala hadha an-nahwi laysa qawiyan. Tidak ada hujah untuk, maksudnya tidak ada hujah untuk apa yang zakarahu menyebut oleh Imam Sibawai min, iaitu bahawasanya nasab fima pada sesuatu yang kana adalah sesuatu tersebut ala hadzal nahwi atas contoh yang sedemikian laisa qawiyan, tidak kuat. Maksudnya Imam Sibawai kata contoh ini maksudnya tidak ada hujah yang menyatakan nasab dekat fi'il ini, contoh ini qawiyan, tidak kuat. Okay, sebab dia kata li'anna al-ayah, kerana apa tidak ada hujah? Kerana li'anna al-ayah, kerana ayat tersebutlah hujjatun alaihi, hujah ke atas apa yang zakarahu Sibawai. Maksudnya Imam Sibawai kata contoh ini tidak kuat. Okay, maksudnya nasab yang berlaku dekat sini, yang alam kat sini menyatakan ada jaza dan berlakunya syarat dan jaza, baru berlaku fa'il nasab selepas waw. Imam Sibawai kata tidak kuat. Okay, maksudnya kita tak ada hujah. Maksudnya tidak ada yang dapat maksudnya tak ada perkara yang boleh melawan lah apa yang Imam Sibawai kata laisa qawiyan tu.
Maksudnya nasab kat sini tidak kuat kerana apa? Kerana ayat ni sendiri hujjatun alaihi, hujah kepada apa yang Imam Sibawih nyatakan. Wal qira'atu fiha bin nasbi qira'atu jumhuri kama dzakarna. Dan qira'at fiha pada ayat tersebut bin nasbi dengan nasab qira'atu jumhuri, qira'at jumhur, kama dzakarna seperti mana yang kami nyatakan. Okay, kita sambung lagi sikit. Idmaru an-nasibati jawazan. Sembunyikan an yang menasabkan jawazan secara harus. Okay, jadi cerita sebelum ini yang atas-atas ni lah, start daripada sini sampai ke atas, semuanya cerita tentang fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah secara wajib. Okay, sekarang ni kita masuk topik jawazan pula. Right, kata tudmaru an jawazan ba'da lami kai wa ba'da atfi ala ismin sarihin bil wawi awil fa'i awi aw thumma aw. Okay. Jadi dia kata disembunyikan an secara harus selepas lamu kai wa ba'da atfi dan selepas ataf ke atas isim sarih, isim nyata kan, bil wawi dengan waw. Okay, itu satu. Waw, ataf dengan waw ataupun fa ataupun thumma ataupun au. Okay, ada 4. Lamu kai. Lamu kai yara aktsar nuhati an idmar anna idmara an ba'da lami kai jaizun la wajibah. Yaro telah berpendapat aksaru kebanyakan ulama nahu bahawasanya sembunyikan an selepas lam kai jaizun harus, la wajibah tidak wajib. Okay. Wa anna nasba bi an mudbaratan la billami. Okay, jadi dia kata bahawasanya yang nasabkan fi'il mudhari' tersebut ialah bi an mudbaratan dengan an mudmarah yang tersembunyi. La bukanlah dengan lam. Okay, lam muka itu bukanlah yang menasabkan fi'il mudhari', bahkan an mudmarah. Wa yara ba'du nuhati anna lama kai nasibatun bi nafsiha wa anna ma yadhharu ba'daha min an aw kai muakkadun ataupun muakkidun laha. Dia kata telah berpendapat oleh sebahagian ulama nahu bahawasanya lam kai ialah yang menasabkan bi nafsiha dengan diri lam tersebut, lam kai, dan apa yang terzahir selepas lam kai tersebut min iaitu bahawa an ataupun kai, maksudnya sekiranya macam contoh yadhhaba kan. Okay, mencontoh li kai. Okay, jadi lam yang pertama tersebut untuk pendapat ba'duhum dia menyatakan lam ni lah yang menasabkan fi'il yadhhab. Okay, jadi apa yang nyata selepas dia macam kai ataupun an yang nyata kan, kita buat warna lain, hijau. Okay, jadi apa yang nyata selepas dia, maksudnya selepas kai tu ada sesuatu, jadi kai dengan an tersebut, ini dia, min tu bayan ataupun kai muakkidun sebagai penguat untuk ha, untuk lam. Habis. Dia bagi contoh, min syawahidiha qauluhu ta'ala, sebahagian pada syawahid lam kai tersebut qauluhu firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna. Right, jadi di contoh syawahid kita ialah litubayyana, lam tersebut dengan maksud lam dengan makna kerana kan. Anzalna, kami turunkan kepada engkau zikra Al-Quran untuk memberi penerangan untuk manusia, untuk engkau memberi penerangan kepada manusia. Okay, habis. Wa za'ama al-fara'u anna araba, telah menyangka oleh Imam Farah anna al-araba, wasnya orang Arab, taj'alula ma kai fi mawdi'i an fi rati wa amar,
fi aradta wa amarta. Maksudnya Imam Faruk menyangka bahawasanya orang Arab menjadikan lam mukai ini pada tempat yang di mana aradta dengan amarta. Maksudnya mesti ada lafaz yang ni. Okay. Contoh qala ta'ala berkata dalam firman Allah Ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi untuk Imam Faruk menyangka bahawasanya Arab jadikan lam mukai itu mestilah selepas dua fa'il ini, aradta ataupun amarta, dua fa'il, urid dengan amar. Okay. Jadi contoh dia yuridu liyutfi'u. Jadi lam tersebut jadi lam mukai. Okay. Untuk pendapat Za'amah ni lah, menyangka Imam Faruk. Okay, billami wahdaha dengan lam wahdaha sendirinya. Maksudnya lam tersebutlah yang menasabkan fa'il selepas dia dunaan, tanpa an. Waqala ta'ala, telah berkata berfirman Allah Ta'ala lagi fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa an ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Okay. Bizikri an wahdaha dunal lam. Okay, jadi lafaz tersebut syawahid kita ialah yuridu an yutfi'u. Okay. Jadi ayat yang kedua ni tak ada lam. Dia kata bizikri dengan menyebutkan an wahdaha sahaja, dunal lami tanpa lam. Hadza ma'al fa'li yuridu, dan ini bersama fa'il yurid. Wa amma ma'al fa'li amar, adapun kalau yang fa'il mudhari' mansub dengan lafaz amar tersebut, fakama fi qaulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, kul inna hudallahi wal huda wa umirna, nampak pula, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Okay, jadi lafaz umirna ada, lepas tu lam tersebut berlaku sebagai lam mukai, yuslima li rabbil alamin, bil lami wahdaha, dengan lam sahaja, duna an, tanpa an. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi, wa umirtu an uslima. Okay, jadi ini contoh untuk yang hanya sebut an sahaja, lam tak ada. An uslima li rabbil alamin, bizikri an wahdaha dunal lami, dengan menyebutkan an sahaja, dunal lami, tanpa lam. Okay, saya setakat ni saja. Summa qala wa lamu kai tuksaru ghaliba wallahu ta'ala alam. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.